مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat? Kita akan teruskan lagi bab jenazah ni, belum habis lagi, panjang. Kita dah tahu siapa yang boleh disolatkan, siapa yang haram, siapa yang boleh tanam, tak boleh tanam, kafan, tak boleh kafan. Betul? Semua ingat? Kena ingat semua masuk soalan. Kemudian hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang solat. Bukan cara solat. Kalau untuk detail solat tu nanti lepas habis ni kita akan tunjukkan secara detail. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukabbiru alaihi ayil mayyit idza shalla alaihi arba'a takbiratin. Siapa yang tahu, siapa yang sini pernah solat jenazah? Ifan. Kalau mic tak jadi, awak buat macam ni. 1, 2, 3, 4 Awak sembahyang jenazah rukuk berapa kali? Jangan tanya tepi . Tak ada rukuk Ustaz. Tak ada rukuk. Sujud? Sujud tak ada. Takbir berapa kali? Jangan kata takbir tak ada. Takbir ada. Berapa? 2 2. Tu bukan jenazah kucing, jenazah orang. Tak ingat Ustaz. Lama. Ifan kena ingat, Ifan anak lelaki, Ifan ada mak, ada ayah. Kalau dia orang yang tak ada, afdalnya siapa? Tak bukan ustaz. Kita anak laki-laki yang belajar ilmu agama tu lebih afdal daripada kita suruh orang lain. Sebab solat jenazah dia tak mesti sekali. Dia boleh berkali-kali. Tapi yang paling afdal, yang pertama sekali tu kena Ifan. So Ifan kena tahu, okey? Berapa kali. Dengar. Wa yakabbiru alaihi al-mayyit idza shalla alaihi arba'a takbiratin. Ketika nak solat jenazah, seseorang tu mesti membaca takbir 4 kali termasuk takbiratul ihram. Faham? Ada berapa Ifan? Ada 4 Walau kabbara khamsan. Sekarang ada orang takbir 5 kali. Macam mana? Walau kabbara khamsan lam tabtul. Kalau dia takbir 5 kali maka tidak batal. Lakin law khammasa imamuhu lam yutabi'hu. Tetapi kalau solat jenazah secara berjemaah, yang imam tu dia takbir 5 kali, maka makmum tidak wajib untuk ikut kepada imam. Bal yusallim, dia boleh salam terus. Au yantaziruhu, ataupun dia tunggu imam tu liusallima ma'ahu, untuk dia salam bersama dengan imam. Wa huwa afdalu, adapun menunggu imam untuk salam bersama-sama itu lebih afdal. Faham? Ifan ada berapa? Ada 4 Jangan 2. Tak cukup. Takbiratul ihram, lepas tu baca apa? Kita dengar sini. Wa yaqra'u al-musalli. Orang yang solat tadi itu, musalli, orang yang solat itu, yaqra'u, dia membaca al-fatihata, Fatihah, ba'da takbiratil ula, selepas takbiratul ihram. Faham? Lepas takbir yang pertama, baca apa? Baca al-Fatihah. Wa yajuzu qira'atuhu ba'da ghairil ula. Juga boleh membaca selain takbir yang pertama. Selepas takbir yang pertama baca Fatihah. Kemudian takbir yang kedua baca apa? Wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratis tsaniyah. Selepas takbir yang kedua dia membaca selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Macam mana cara bunyi selawat itu? Wa aqallu salati alaihi Allahumma salli ala Muhammad. Paling pendek bunyi selawat tu, paling pendek lah. Nak kata paling malas, baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Takbir pertama Allahu Akbar, Al-Fatihah. Takbir yang kedua Allahu Akbar, baca selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian wa yad'u lil mayyit ba'da thalithati. Setelah rakaat yang selepas selepas takbir yang ketiga, dia baca apa? Wa yad'u lil mayyit, mendoakan kepada mayit. Apa, macam mana doa dia tu yang paling sikit? Ulama ni dia tahu keadaan umat zaman sekarang ni. Umat zaman sekarang ni dia nak semua cepat. Bukan cepat, dia nak semua segera. Wa aqallu du'ai lil mayyit. Beliau mengatakan paling pendeknya doa untuk mayit tu apa? Macam mana bunyi dia? Allahumma ighfir lahu. Dah habis. Ini untuk lelaki. Kalau untuk wanita, Allahumma ighfir laha. Kalau ramai-ramai, Allahumma ighfir lahum. Kalau dua orang, Allahumma ighfir lahuma. Kalau belajar bahasa Arab, tahulah domir dia. Laki-laki hu, perempuan ha, ramai hum, dua huma. Pernah dengar ada orang buat video huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum. Tu bukan ritual syirik. Tu kalau awak belajar nahwu, sorof, awak tahu apa benda tu. Huwa tu satu, dia satu, huwa, huma, dia dua, hum, ramai, jamak. Sama juga dengan untuk kita gunakan doakan orang. Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah beliau, jenazah lelaki. Allahumma firlaha, ya Allah ampunilah dia, ampunilah beliau, jenazah wanita. Kalau kita solat ramai-ramai, Allahumma firlahu. Kemudian wa akmaluhu mazkurun fi qaulil musannif fi ba'dil fi nusil matan. Kalau doa yang panjang bagus kita baca seperti yang telah termaktub dalam matan kitab yang dikarang oleh musannif. Dia berbunyi Allahumma inna hadza 'abduka wa ibnu 'abdika kharaja min ruhid dunya. Panjang doa ni. Nanti saya hantarkan dalam grup. Kemudian last sekali, takbir yang keempat. Selepas takbir yang keempat baca apa? Ifan baca apa takbir yang keempat? Tak tahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya Allah, janganlah tahrimna, jangan engkau halangi dia, ajrahu dari pahalanya, wala taftinna ba'dahu, dan jangan engkau memberikan fitnah kepada kami setelah kematiannya, waghfir lana wa lahu, ya Allah ampunkanlah kami dan juga dia. Kemudian selepas takbir yang keempat, barulah musalli membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Disunahkan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada solat jenazah. Nampak tak apa hikmah dalam solat jenazah ni? Ada siapa yang boleh bagi dia rasa apa hikmah solat jenazah ni? Apa? Sofia? Ingat kematian. Solat jenazah ingat kematian. Betul. Jadi hikmah yang paling besar, bukan yang paling besar lah, hikmah yang dapat kita ambil sebahagian daripada banyak hikmah daripada kematian solat jenazah ni, agama nak tunjuk kepada kita bahawasanya
sesibuk mana pun alasan kita untuk kita tak dapat melangkahkan diri kita untuk datang ke masjid, untuk terima seruan Allah Subhanahu Wa Taala ketika dah tak ada masa dah. Kita bukan duduk belakang imam, kita duduk depan imam. Nak tak nak akhir daripada benda yang akan dilakukan oleh jasad kita ni sebelum kita pindah ke kubur tu adalah apa? Kebaikan. Jadi alangkah ruginya selagi kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbuat kebaikan, tetapi kita kejap lagi. Kata guru saya, apa saja benda yang memberi manfaat yang dapat meningkatkan iman dan amal kamu, maka jangan engkau tangguhkan. Sebab sahabat mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Idza asbaha fala tantaziril masa wa idza amsayta fala tantaziris sabah." Kalau engkau, Nabi pesan, kalau engkau berada di waktu pagi, jangan engkau tangguhkan amal hingga waktu petang. Kalau kamu berada di waktu petang, jangan kamu tangguhkan perkara kebaikan itu hingga ke waktu pagi. Maksudnya Nabi pesan supaya kita jangan menyia-nyiakan masa kita, sebab kita tidak tahu berapa masa lagi yang diberikan kepada kita. Kita kena tahu, guru saya pesan, amal agama ni tak lama. Dia bagi tahu amal agama ni tak lama. Kalau kita hidup sampai esok, maka kita amal agama sehari saja. Faham? Kalau kita hidup sampai tengah hari, bermakna kita amal agama sampai tengah hari je. Sebab kita tak tahu bila kita mati, maka kita jangan lupa untuk siapkan diri kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita tahu bahawasanya kehidupan selepas mati itu abadan abada, selama-lamanya. Kalau dia berjaya selama-lamanya. Kalau dia gagal selama-lamanya. So, selagi mana masa yang Allah berikan kepada kita ni, maka jangan sampai kita sia-siakan untuk mencari yang paling penting, redha Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap apa yang kita buat, walaupun secara zahir nampak dia macam masuk office, tetapi masuk office dia tu dengan niat menunggu solat. Tu orang yang, sebab tu Nabi kata orang pandai itu adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Setiap apa yang dia buat, niat dia adalah untuk akhirat. Nampak kerja, tetapi niat dia, saya bekerja untuk mengisi masa kosong saya menunggu solat zuhur. Selepas solat zuhur, saya bekerja sebab saya nak biar masa saya tu tak terbuang sia-sia untuk menunggu waktu asar, saya bekerja. Jadi pentingnya jadi orang yang berilmu itu, dalam setiap perkara itu kita boleh letak ribuan niat dan di situ ada ribuan pahala yang akan Allah berikan kepada kita, insya-Allah. Kita baiki lagi niat kita, perbaharui lagi, tambah lagi niat kita. Semakin banyak niat kita, semakin banyak pahala yang akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Sebab apa? Dan orang yang beriman ini, dia niat kebaikan walaupun belum dia amalkan kebaikan itu, dah Allah Subhanahu Wa Taala tuliskan 10 pahala untuk dia. Kalau dia buat lagilah. Kalau dia niat buat kebaikan, dia buat niat untuk buat keburukan, tak tulis lagi. Kalau dia buat, baru tulis 1. Itulah sayangnya Allah kepada kita semua umat baginda Nabi SAW. Mungkin itu saja pada hari ini. Semoga kita semua diberikan kesihatan, afiah, sama-sama kita jaga kesihatan kita. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna fatub alayna taubatan taghsil kulli haubatan wasdur lana الأورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم.